نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Allah Ta'ala berfirman La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidaklah sama bagi golongan ahli neraka dan ahli syurga. Dia ada orang kata sama je ustaz, hak buat baik, hak buat jahat, hak syurga, hak neraka sama je. Anda bagi tahu dah tak sama. Ashabul jannati humul faizun, ahli-ahli syurga itu mereka merupakan daripada kalangan orang-orang yang al-faizun, orang yang berjaya. Mafhum daripada mafhum mukhalafah, makna di sebalik daripada ayat surah Al-Hasyr ini, orang ahli syurga disebut sebagai al-faizun, adapun orang ahli neraka disebut sebagai al-fashilun, orang yang gagal dalam kehidupan dia semasa diuji di atas bumi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi diberikan kesempatan dan peluang untuk sama-sama kita berhimpun dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pada majlis ini perkongsian yang akan disampaikan pada malam ini, pertamanya sama-sama kita memperoleh manfaat, yang kedua memperoleh kefahaman, yang ketiga memperoleh taufik dan hidayah, dan yang keempat diturunkan rahmat kepada kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fil muhadarati as-sabiqah, dalam perkongsian yang lalu kita sudah pun menjelaskan berkenaan tentang beberapa masalah adab yang harus diperhatikan oleh pembaca Al-Quran. Bidzalika fi hadzal lail, pada malam ini insya-Allah kita akan berbincang pada tajuk yang pertama, yaitu Asmaul Husna, nama-nama Allah Ta'ala yang baik ataupun yang terpuji. Sebelum kita nak masuk perbahasan pada nama Allah Ta'ala yang ke-7, yaitu Al-Muhaimin, pada malam ini ada jemaah tanya saya berkenaan tentang satu perkara disebut sebagai Tauhid Asma' wa Sifat. Atau tuan-tuan bisa dengar namanya Tauhid Asma' wa Sifat. Macam kita ni, Kedah ni khususnya, kita ni lebih kepada, cenderung kepada aliran Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Kita mengaji sifat 20 kan, kita mengaji yang mana nafsiyah, mana salbiyah, mana ma'ani, mana ma'nawiyah. Ada golongan satu lagi ataupun sealiran yang lain, ada yang menggelar diri mereka sebagai golongan as-salaf. Mereka mempelajari tauhid itu dengan 3 dasar yang besar dalam perkara ilahiyat, perkara ketuhanan. Cabang yang pertama disebut sebagai Tauhid Ar-Rububiyah, iaitu pengajian berkenaan tentang yakin bahawasanya hanya Allah Ta'ala lah yang memiliki seluruh makhluk ini secara mutlak, dan hanya Allah Ta'ala lah sahaja yang mentadbir alam ini secara mutlak tanpa berhajat kepada mana-mana pertolongan makhluk.
Ada cabang yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah, yaitu menjelaskan tentang i'tiqad fahaman bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang layak bagi diri dia untuk disembah dan dipuja. Dan cabang yang ketiga, yang disebut sebagai tauhid asma wa sifat, pengajian ataupun perkongsian disiplin ilmu yang membahaskan tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah yang terpuji. Jadi orang tanya sifat 20 ni dia ditentukan mana? Tiga-tiga tu juga sebenarnya. Cuma dari segi mustalahat ilmu, cuma dari segi takrifat ilmu, nama je. Macam saya bagi contoh. Dulu masa zaman dulu ni matematik orang panggil ilmu hisab. Mai sekarang ni dia nama matematik, dia takrifat saja. Kandungan ada sedikit perkara yang agak berbeza antara pegangan mereka dengan pegangan kita dalam perkara yang membabitkan furuk, perkara-perkara yang cabang. Adapun dari segi perkara usul sama, perkara pokok sama, tapi pada perkara yang furuk, perkara yang cabang-cabang, contohlah saya bagi contoh berkenaan tentang ayat Quran yadullah fawqa aydihim, tangan Allah bersama-sama dengan tangan mereka. Ahli salaf golongan yang pegang tauhid tiga ni kebanyakannya mereka berpegang maksud tangan itu adalah tangan, tapi tidak diterjemahkan tangan itu serupa macam tangan kita, tidak menjisimkan tangan itu serupa macam tangan kita. Adapun kita Asy'ariyah Maturidiyah mentakwilkan ayat tersebut iaitu dengan qudrah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi beberapa perbezaan. Itu dari segi bahasa mudah kita kata tauhid asma wa sifat merupakan cabang daripada disiplin ilmu akidah bagi golongan yang satu lagi. Macam itu kita kata. Baik. Dan pada malam ini mudah-mudahan saya menjawab soalan berkenaan tentang tauhid asma wa sifat. Hak kita mengaji ni, kita kata tauhid asma wa sifat dah. Hak kita dalam kaji kita kongsi malam-malam ni ada tauhid asma wa sifat dah. Berkenaan tentang membahaskan tentang sifat-sifat Allah yang penuh dengan kamaliyah, penuh dengan kesempurnaan, nama-nama yang penuh dengan kesempurnaan, tidak ada sebarang cacat celah. Baik. Jadi insya-Allah pada malam ini Al-Faqih akan membahaskan tentang nama Allah Taala yang ketujuh, yaitu Al-Muhaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Qala Syekhuna al-Musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain. Al-Muhaimin, kata penulis kitab, membawa makna Maha Pemelihara. Al-Muhaimin makna dia Maha Pemelihara. Jadi pada malam ni, sebelum kita nak rinci sikit malam ni, ada 4 perkara yang kita akan fokus. Yang pertama, ta'rif pada makna Al-Muhaimin. Yang kedua, syarah pada ta'rif. Yang ketiga, dalil. Yang keempat, kita masuk dalam bab ibrah ataupun apa yang kita boleh ambil istifadah, faedah daripada nama ni. Dan yang kelima, minta maaf, yang kelima, bagaimana kita nak menggunakan zikir ya Muhaimin ketika waktu lagu mana. Ini kita akan kongsi 5 perkara ni secara ringkas. Ada beberapa yang rinci dan ada beberapa yang ringkas. Kita tengok satu-satu. Ta'rif Al-Muhaimin ialah Maha Pemelihara. Syarah bagi ta'rif Al-Muhaimin ialah seperti mana kama qala Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Muhaimin huwa ar-raqib ala kulli syai'in. Al-Muhaimin huwa ar-raqib ala kulli syai'in wal hafizu li kulli syai'in wal khadi'u li sultanihi kullu syai'in. Itu kata Imam Ghazali secara rinci dia. Maknanya ar-raqib ala kulli syai'. Al-Muhaimin itu maksudnya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengawasi pada setiap sesuatu perkara. Allah Taala mengawasi pada setiap sesuatu perkara.
Saya bagi contoh pula. Masa saya ambil Faisal dulu, ambil SPM, akan ada pengawal daripada guru sekolah luar menjadi pengawas peperiksaan SPM kat sekolah saya. Maka anak murid ini pun jawablah, calon SPM jawab soalan Faisal. Pengawas ni dia akan buat kerja lah. Dia jalan, tengok siapa dia budak hatmah, siapa dia hakim, itu kerja dah. Adakah sama pengawas ni dia iktibar diri dia? Habis itu saya ni pun al-wah ini juga lah Ustaz. Pasal apa? Pasal saya pun mengawasi juga. Kenapa? Perbezaan yang paling ketara antara pengawasan khalik Allah Ta'ala ke atas makhluk dengan pengawasan makhluk ke atas makhluk itu berbeza. Yang pertama dari segi sudut ilmu. Kata Syekh Haji Muhammad Bakri, kata perbezaan yang pertama pengawasan Allah kepada makhluk dengan makhluk mengawasi makhluk, yang pertama adalah dari segi sudut ilmu. Baik, apa maknanya? Pengawasan Allah ke atas makhluk, dia mengetahui makhluk ini buat lagu mana, saat ini dia nak buat lagu mana, dia tahu semua. Pengawasan dia ni tahu semua, tahu belakang. Oh, saat ini dia ni tak nak buat benda jahat, saat ini dia buat benda baik. Hatta dalam keadaan makhluk melakukan perkara jahat, masih lagi di dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk dah. Pengawasan makhluk ke atas makhluk mungkin ada sedikit ilmu, tetapi terhad. Saya bagi contoh. Peperiksaan mata pelajaran syariah, contoh. Hak jadi pengawal, bila saya ingat masa tu dekat Batam Ustaz, mereka panggil, Allah saya selamat, guru daripada sekolah Kipok. Dia main sekolah kami, dia jadi pengawal. Kami ni jawab soalan mata pelajaran syariah. Dia dulu dia hanya sekadar mengawasi supaya budak tak kira isi kandungan periksa, dia tak tahu. Maksudnya terdapat perbezaan yang ketara antara pengawasan Allah dan pengawasan makhluk dari segi yang sudut pertama, iaitu ilmu. Contoh lagi, manusia. Pengawasan manusia itu terhad. Sama ada terhad pada dua perkara. Yang pertama terhad pada masa, yang kedua terhad pada tempat. Saya bagi contoh. Seorang guru, dia boleh mengawasi anak murid dia ketika mana dia duduk dalam sekolah. Masa lalu, daripada pukul 7.40 sampai pukul 2.40, masa terhad untuk guru mengawasi anak murid. Yang kedua dari segi masa, iaitu contoh dari segi tempat. Tadi masa, yang kedua dari segi tempat. Contoh, seorang anak mendapat pengawasan daripada mak dan ayah dia sendiri apabila anak itu depan mata mak ayah. Itu yang orang kata, dulu depan mak ayah ni pijak semut pun tak mati, luar rumah ni lebih pada setan. Ayah orang kata. Pasal apa? Pengawasan tu dah kata. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, pengawasan pada diri dia yang Maha Suci ini tidak terikat langsung dengan sebarang masa dan tempoh dan juga tempat. 24 jam. Dan juga tidak terhad di mana-mana bentuk alam. Apa saya maksud di sini? Manusia hanya boleh mengawasi pada perkara yang bersifat alam syahadah. Alam syahadah ni pada alam yang bersifat zahir. Al-hawas kita, panca indera ni boleh nampak, boleh dengar, boleh tengok, boleh rasa. Itu alam syahadah, alam yang boleh dilihat. Sekadar itu dia keterbatasan manusia untuk mengawasi. Adapun pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala meliputi pada alam syahadah dan alam yang bersifat ghaib. Apa makna ghaib? Ghaib ni maknanya sam'iyah, satu perkara yang hanya dengar tapi tak boleh nampak. Contoh, kita ada alam ghaib, kita ada alam, kita kata alam jin, kita ada segala yang lama dan makhluk, sama ada bersifat zahir ataupun yang ghaib yang tak nampak, masih lagi berada di dalam pengawasan al-muhaimin Allah
Muhammad Baqir mengatakan dalam perbahasan Imam Ghazali berkenaan tentang Allah Ta'ala menjaga apa? Dua benda yang Syekh Muhammad Baqir sampaikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga amalan-amalan makhluk. Makna kata apa? 10 tahun sudah kita sembahyang, masih lagi terpelihara amalan itu. Muhaimin ya Allah Ta'ala. 20 tahun sudah kita ada melakukan perkara-perkara yang dosa, perkara-perkara maksiat, masih lagi dijaga catatan amalan berkenaan tentang ibadat ataupun maksiat yang kita buat. Tidak terhapus. Adapun manusia, makhluk, tak lupa lah. Kalau katakan kita ni pun keliru, tadi ni yang masak, tak payah. Yang tadi pun kita boleh lupa. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala terpelihara seluruh amalan catatan makhluk, baik jahat, baik buruk, terpelihara kat atas kita, diberitahu dan boleh simpan. Yang kedua, kata Kiai Muhammad Baqir tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala al-hafiz li kulli syai'in, menjaga ataupun memelihara seluruh sesuatu perkara, termasuklah pada perkara yang membabitkan uyub, keaiban-keaiban bagi setiap makhluk. Makhluk ni, kita kata manusia, kita kena faham tingkatan-tingkatan manusia ini mengikut makam darjat di sisi Allah, ataupun tingkatan makhluk ini ikut darjat di sisi Allah. Ada iman dia la yazid wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dia tu tinggi dah, memang tu tinggi dah, tapi tak boleh tinggi dah, dan takkan kurang. Siapa dia? Iman para malaikat. Iman para malaikat. Pasal kok iman dia pun tak boleh naik dah, dan iman dia pun tak boleh kurang, kerana mereka tidak dicampurkan nafsu sebagai ujian untuk menaikkan ataupun mengurangkan darjat iman. Malaikat bila Tuhan kata sujud, semua sujud. Lagi Tuhan kata tak bangun, dengan Tuhan sujud lagi. Tidak ada puasa nak makan, tak puasa nak menikah, tak puasa nak bentuk, tak ada nafsu yang untuk menguji keimanan dia. Makam yang kedua, iaitu iman para nabi dan para rasul, yazid wala yanqus, sentiasa bertambah dan tidak berkurang. Itu iman para nabi dan para rasul. Sebab itu ada rasul yang diuji dengan beberapa ujian, lepas ujian itu diangkat pula menjadi rasul bil azmi. Itu jenis martabat iman yang ketiga, iaitu orang-orang macam kita, masuk al-faqir yang sedang kekal, iaitu yazid wa yanqus. Ada ketika hari naik, masa pergi mengaji, masa nak buat baik, lama tak mengaji, masa nak buat jahat. Minggu ni pergi mengajar, masa nak buat baik, masa nak buat amalan. Lepas tu PKP pula tak ada mengajar, masa malas pula nak buat amalan. Ada naik turun dia, pasal iman kita lagu tu. Jadi disebabkan itu, saat manusia ni dikurangkan iman, masa iman dia ni rendah, maka sudah pasti akan ada beberapa kecacatan, sama ada dari segi sudut lidah, percakapan ataupun perbuatan yang kita buat. Sebab itu ada satu ketika Imam Malik rahimahullah, bila dia keluar daripada tempat pengajian dia, maka berumunlah orang. Maka puji Imam Malik rahimahullah al-alim hamdun syadid. Imam Malik itu guru pada Imam Syafi'i, Imam alim juga. Dan apa kata Imam Malik rahimahullah, andailah kamu semua mengetahui dosa-dosa dan keaiban yang aku bisa buat sebelum aku jadi guru, maka nescaya yang aku dapat bukanlah ujian, bahkan limparan daripada kepalan-kepalan tanah dan najis kat bawah. Tapi disebabkan Allah Ta'ala memuliakan golongan-golongan ini, Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita. Hari ini kita boleh jalan macam biasa, kita boleh pergi kenduri macam biasa, kita boleh pergi kedai macam biasa. Pasal apa? Pasal orang tak tahu aib kita ni benar. Aib kita masa kita sekolah menengah, aib kita masa zaman kita remaja, aib masa sebelum kita menikah. Kesalahan dosa kita ni penuh, tuan-tuan. Penuh.
Sebab tu aib ni tuan, aib ni Allah Ta'ala memuliakan kita dengan Allah Ta'ala menjaga maruah dan aib kita daripada orang lain tau. Maka disebabkan itu haram ke atas diri kita untuk menceritakan aib diri kita sendiri ni ke orang lain. Walaupun untuk orang lain itu ambil manfaat. Contoh kata, saya ni tuan-tuan, contoh kata, saya ni tuan-tuan, dulu ni sebelum saya jadi lagu ni, jadi bagus lagu ni, apa-apa saya tak minum. Kelab disco mana saya tak bisa beli. Kaedah saya tak boleh. Kerana Allah Ta'ala dah sembunyi dah aib kita. Kita pula pergi buka cerita. Ayo. Maka dikhawatiri bila kita buka cerita akan menimbulkan lagi fitnah kepada diri sendiri. Habis itu kalau nak cerita juga lagu mana, boleh cerita. Tapi dengan kadar yang bersifat umum. Contoh, saya ni contoh orang Indonesia. Bagus no, ada orang bagus no Pak Haji. Dia boleh kata lagu ni, saya nak cakap bagaimana bahawa ni dia nak pergi ikan sejarah contoh. Dulu ni saya cakap ni, takat tu ya. Lafaz dia lafaz umum. Tidak diceritakan kisah dengan tafsir, dengan dakik, dengan terperinci. Karena untuk memelihara aib dia. Termasuklah. Contoh, sepasang suami isteri. Contoh, sepasang suami isteri. Sekiranya dia ada melakukan dosa ataupun dosa-dosa lampau, boleh tak dia nak ceritakan suami dia ataupun dia nak ceritakan isteri dia dulu ni dia buat apa, dulu ni dia buat apa. Maka tak perlu memandangilah kita cuma dia cuma dia. Kata guru kami, kalau dia babit masa tu dah nikah, maka dia terikat dengan tanggungjawab suami, maka dia kena cerita untuk dia meminta ampun. Tapi dia ada timpang tarah dia lah. Dia ada timpang tarah dia. Dia perbincangan tu kat dalam. Cuma kalau sebelum dia menikah, tak perlu dia nak cerita dekat pasangan dia. Kalau dia dah menikah, dia ada timpang tarah dia. Perbincangan itu agak dalam. Kesimpulan yang nak dibawa ke sini, Allah Subhanahu Wa Taala ini al-muhaimin bagi diri dia, iaitu menjaga aib apa yang dia lakukan. Maka perlulah juga untuk kita menjaga aib kita. Ada orang kata, habis rusak. Dia kata, habis rusak. Kalau laku tu, saya ni pun memelihara juga. Adakah saya ni Tuhan? Tak. Beza kita punya pelihara dengan Tuhan punya pelihara. Pelihara manusia ini memelihara sama ada keselamatan diri dan sebagainya. Kita berhajat kepada alat, untuk pelihara diri. Contoh kata-kata ini, seseorang itu dia nak keluar daripada rumah, maka al-muh dia kata dia ni mungkin Tuhan pasal dia ni pelihara. Jadi bila dia nak pelihara, dia berhajat kepada alat. Kena ada mangga, kena ada kunci. Tuan-tuan, masalah kalau tuan-tuan ingat perkongsian saya dengan tuan-tuan pada kuliah tafsir berkenaan tentang Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda yang lari daripada raja yang jahat namanya Tikianus. Ibn Katsir meriwayatkan nama raja itu ialah Tikianus. Tikianus ni dia rasa dia ni Tuhan pasal dia boleh jaga kerajaan negara dia tu sendiri. Dia rasa dia boleh jaga kerajaan dia, dia rasa aku ni Tuhan. Sampailah Tikianus ini mendapat keputusan daripada kerajaan Rom untuk mengisytiharkan perang dengan kerajaan dia. Lalu Tikianus ni merasa takut. Dia rasa takut. Rakyat masa itu sebuah dia ada sebuah pakai Tuhan. Sehingga ada seorang pemuda, ada sebut nama Tamliha, ada yang sebut nama Yang Liha. Dia rasa kalau dia ni Tuhan, dia boleh pelihara kerajaan
pengawasan Allah Ta'ala ni, pemeliharaan Allah Ta'ala ni, termasuk dari sisi rezeki. Sebab itulah tuan-tuan, Allah SWT, saya mungkin bisa ceritakan tentang kita sekadar orang haji. Pada satu zaman Khalifah Islam, satu hari Khalifah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Nampak seorang al-arif billah, orang yang alim, orang yang arif billah, kita kata, sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala. Lalu Khalifah ni pun tengok nampak khusyuk kawan ni cedera. Selesai khusyuk, Khalifah ni rasa tegak hati nak pergi sembah. Dia pun tanya, wahai orang tua, dia kata, wahai arif billah, aku semua tengok hang munajat pada Tuhan, seperti mana yang hantar aku punya seorang Khalifah. Jadi mintalah apa-apa daripada Lalu arif billah dia pun kata apa? Aku sedang berada dalam rumah Allah, mana mungkin aku minta dekat orang lain pula. Tak pernah siapa. Contoh kita pergi rumah orang, kita pergi ke kawan kita ni pun sebagai tetamu lah. Kita nak minta ayat kosong, kita minta kat kawan kita, dia pun tetamu juga. Nak minta kat rumah. Yang arif billah jadi khalifah ni pun nampak, kata, oh hebat tadi, orang ahli rumah dia kata. Lalu keluarlah khalifah ni untuk daripada Masjid Nabawi umum dia. Keluarlah arif billah ni, orang alim ni. Lalu tanya, wahai arif billah, dia kata, sekarang kita dah duduk kat dalam masjid dah. Sekarang kita dah duduk kat dalam masjid dah. Lah ni minta lah bayar Allah. Lalu Allahumma salli ala Muhammad. Orang tua ni pun arif billah ni pun tanya, yang aku boleh minta ni pada pegawai urusan dunia atau pada pegawai urusan akhirat? Lalu khalifah pun kata, kalau aku tahu urusan akhirat bukan aku yang punya. Tapi kalau dunia ni, aku yang punya lah, sebab aku nak beritahu lagi. Lalu aku kata, arif billah ini, sekira-kiranya yang menciptakan dunia ni pun aku tak bisa minta, apatah lagi orang yang diciptakan tu pula takkan aku nak minta. Hakaza inilah merupakan kaedah orang yang faham tentang pemeliharaan rezeki Allah. Dia menjaga ifah dia, dia menjaga kemuliaan dia daripada meminta-minta dengan makhluk. Sebab tu Nabi SAW pernah bersabda, As'alullaha walau bilhad, mintalah pada Allah Ta'ala walaupun secubit garam. Nak minta garam ni, nak masak cari garam tak ada. Betul-betul kalau minta kat Tuhan, kan dia nak jadi pak hidup depan mata kita. Tapi ifah, menjaga kehormatan diri sebagai seorang hamba yang yakin muhaimin Allah Ta'ala, yang menjaga memelihara rezeki sampai secubit garam pun minta kat Tuhan. Sebab tu ada perbezaan antara pengawasan rezeki, pemeliharaan rezeki Allah dengan pemeliharaan rezeki makhluk. Makhluk ada contoh, kita bagi contoh dari segi pemeliharaan rezeki dia. Dia kata contoh ni, dalam bidang kerja kita kata, adat dia selalu ni. Dia kata sini, bos kata dekat kerja, jangan macam-macam sangat, jangan lebih-lebih sangat. Kan? Saya pun pindah di tempat lain, orang tahu. Maksudnya seolah-olah dia ni sedang menjaga rezeki kita ni, periuk nasi kita. Kan? Itu dari segi adat orang kerja lah. Kerja, orang kata kerja makan gaji ni, dia kalau lebih sikit pada bos ataupun dia lawan bos, saya adalah kesan macam. Kalau minta kat bos ni, minta nak cuti banyak kali, lama-lama bos pun meluat. Minta advance duit saja-saja pun lama-lama bos marah. Allah Ta'ala berbeza dengan makhluk. Makhluk semakin diminta berkenaan tentang rezeki, semakin dia marah. Macam kita tengok cerita Ahmad Al-Ba', kan? Hak Aziz Satar tu pergi minta dengan jin tu, jin Samsudin ke lama dia. Pergi minta tepung. Lama-lama kena marah. Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekiranya tak minta, lama kita. Jadi kita kena faham Al-Muhaimin Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara dia pada sudut rezeki kita. Dan yang ketiga, syarah
seluruh makhluk tunduk patuh pada arahannya. Kata Al-Ghazali lagi, Al-Muhaimin itu juga membawa makna dia yang memiliki, yang berkuasa atas segalanya, sehingga seluruh makhluk itu tunduk patuh pada arahannya. Bulan, bintang, kata dengar cakap ni siapa? Manusia. Manusia. Tengok matahari, sifat dia ni. Kalau kita mengaji ilmu falak, matahari ni dia bukan planet, dia bintang. Punya besar dia, punya panas dia. Kalau kita kata matahari ni satu ciptaan yang hebat. Tapi wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari yang sebesar-besar ni tunduk patuh pada arahan Allah untuk berada pada tempat dia. Kau matahari tak suka macam kita. Masa nak buat baik, buat baik. Masa nak buat jahat, buat jahat. Pasal apa? Masa-masa nak buat, ini nak buat. Matahari dia ada putaran dia, dia ada tempat dia. Dia tak ada sampai hari ni tak mau bagi keluar cahaya, tak boleh. Tak boleh. Adapun Allah SWT, kita ni manusia ni yang selalu duduk sentiasa pasal apa? Pasal apa nak kena buat jadi pasal apa? Makhluk lain yang taat pada arahan Tuhan tidak ada berpasal-pasal, tidak ada bertanya-tanya lah. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Baik, selesai. Perkara yang kedua iaitu dalil. Dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-23 Allah Ta'ala berfirman, Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaimin. Allah Ta'ala menceritakan, mengenalkan diri dia dalam Al-Quran bahawasanya dia ni Al-Muhaimin, yang maha memelihara, maha menjaga. Baik. Kita dah selesai 3 perkara. Ta'rif dan syarah pada ta'rif dan 3 benda ni kita dah selesai. Kita tengok pada perkara yang seterusnya, iaitu perkara yang keempat. Kalau tuan-tuan, setiap kali perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan, selalu saya akan buat 5 benda ni lah. Ta'rif, syarah ta'rif, dalil, ibrah, amalan. Amalan ni kadang-kadang duduk ni, kadang-kadang saya tak pergi. Kadang-kadang tak begitu pasal saya pun tak tahu nak bagaimana nak ta'amul dengan amalan. Antara 5 perkara ni, yang keempat tu yang paling penting tuan-tuan kena ambil berat. 1 ni pun ambil berat juga. Yang paling ambil berat untuk saya dan tuan-tuan, utamanya saya juga, yang keempat, iaitu ibrah, istifadah yang kita boleh ambil daripada makna nama Allah Ta'ala untuk diterjemahkan dalam kehidupan. Ada orang alim tapi tak boleh terjemah hidup. Dia tak boleh nak guna apa hak ilmu dia lah. Maka yang keempat, perkara keempat yang ia ta'aluk, objektif pembelajaran yang keempat itu yang penting, iaitu bagaimana kita nak menterjemahkan apa hak kita mengaji dalam kehidupan kita. Baik. Yang pertama, ibrah yang pertama daripada Al-Muhaimin Allah Ta'ala, kata Kiai Muhammad Hafiz lagi, iaitu bagi orang yang beriman dengan nama Allah Ta'ala Al-Muhaimin, sentiasa menjaga, mengawasi ini, dia sentiasa bersedia. Sentiasa dia bersedia dan berwaspada dengan pengawasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna kata ini, ta'rif perkara ni dia sama dengan ta'rif ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu nampak Allah. Walaupun kamu tak nampak Allah, tapi kamu yakin Allah sedang menampak kamu. Dia nampak kamu, dia tengah tengok kamu. Contoh, sama ada kita duduk dalam ramai ke, kita duduk dalam kelompok ramai yang baik ataupun kelompok ramai yang kurang baik, kehendak Tuhan selari dengan macam mana. Termasuklah ketika kita berada dalam keadaan sendirian. Sendirian itu tiada lagi dahsyat. Dahsyat tu je. Tak ada siapa pun tu. Boleh tu. Tak ada apa. Orang lain buat seorang-seorang tak jadi apa. Ada teman perasaan. Maka orang yang betul-betul
jasam pada pemahaman Al-Muhaimin Allah Ta'ala, dia akan jadi sentiasa berwaspada. Jika aku buat lagu ni, Tuhan tu tengok apa ni? Ismail dengan Tuhan. Sebab tu nanti kalau ada Raja Murah rezeki, kita akan tengok perbahasan Ar-Raqib Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengawasi juga. Lebih kurang makna dia macam tu. Orang yang menjaga iffah dia, menjaga kemuliaan, kehormatan sebagai seorang hamba, kehormatan sebagai seorang hamba, dia rasa diri dia ni Tuhan tu tengok-tengok dah, sehingga dia nak melakukan perkara yang harus bagi diri dia pun dia tetap jaga, bukan pada perkara yang haram. Perkara yang harus pun dia jaga. Perkara yang haram ni telah habis. Saya aku mencuri, saya aku berzina, saya aku guna Allah, dia rasa macam baik. Itu adab biasa. Pada perkara yang harus pun dia rasa jaga-jaga. Contoh, dia nak mandi. Ish, nak mandi ni, kalau mandi telanjang bulat ni Tuhan tengok. Dia dah kena pakai kain basah. Ketika dia nak bersama dengan isteri, Tuhan tahu tak seluruh jasad tubuh badan kita tidak ke mana, dia tahu. Tapi orang yang yakin, faham jasad berbeza dengan Muhaimin Allah Ta'ala, dia menjaga iffah diri dia walaupun pada perkara yang harus, maka dia menyelimuti diri dia dengan isteri dia ketika bersama. Sentiasa berjaga-jaga dan sentiasa berwaspada. Yang kedua, sentiasa yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan segala sesuatu pemeliharaan yang terbaik yang tidak boleh diberikan oleh mana-mana makhluk. Saya ingat masa zaman saya mengaji dulu, balik Malaysia lah, masa tu perantau ni, jadi kita ni pun kenal kawan-kawan ramai kawan-kawan ni kata, baik, dia kata Iqbal, di mana kita kau? Aku ada jadi bapa hang kita aja. Jadi bapa hang kita jago berita besar ke apa ke, jadi bapa hang kita. Tapi pemeliharaan dari segi makhluk ni sampai ke mana? Bukan jika bagi jadi masalah, telefon kawan kita, dia duduk tengah dengar, ada sedang. Pakai tak? Lu dia keluar. Tapi bagi orang yang yakin pada Muhaimin, dia jasam sungguh-sungguh, Tuhan akan jaga dia, Tuhan akan pelihara dia. Tuan-tuan ingat balik pada perkongsian yang saya yang sebelum ni, antara amalan yang paling banyak yang Imam Nawawi riwayatkan dalam hadis berkenaan tentang amalan apa yang patut manusia buat. Kalau tuan-tuan mati balik dalam kitab Azkar ni sendiri, antara amalan yang paling lama kita nak habis ialah amalan ketika nak tidur. Sebulan lebih nak habis amalan nak tidur. Pasal apa? Tidur ni, siapa nak jaga kita? Orang suka pun tidur, jiran pun tidur. Kena harap kat Tuhan, jangan nak jaga kita. Jadi orang yang yakin jasam betul, dalam apa keadaan sekalipun, tak apa, Tuhan nak buat. Lepas kita kecil sangat kan. Lepas tu, saya bila saya kata saya selalu kata ni, menunjuk saya kata untuk saya sekalian lah. Sekiranya orang beriman itu diuji dengan musibah, dia tidak memandang musibah, tapi dia memandang kuasa Zat yang Maha Suci akan mengangkat musibah. Contoh semasa COVID. Saya minta maaf kalau malam ini jadi macam naik syahid. Pasal apa? Sekolah tak ada. Dia nak baik dan tak bejam. Ini saya lepas kita tu buat kelas online pun tak kuat internet slow kan, jadi saya lepas orang COVID. Ada orang tanya saya, Ustaz, dia buat kata hak COVID ni agenda Yahudi, ciptaan Yahudi. Dan saya orang bahas berkenaan itu. Ada murid saya tanya saya apa berkenaan pandangan Ustaz tentang COVID ni daripada Yahudi. Saya boleh buat kesimpulan, tak dinafikan ada satu ilmu disebut sebagai ilmu fitan, ilmu berkenaan tentang fitnah memang ada. Cuma kaedah dia boleh jadi betul ciptaan daripada Yahudi, dan boleh jadi betul tak ada kenal dengan Yahudi. Tuhan memang nak bagi musibah ni yang kita
faham sungguh pada jazanya Al-Muhaimin Allah Ta'ala. Apa masalah? Tuhan Al-Muhaimin. Dan yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sentiasa merasakan diri ini malu, tak rasa diri ini hebat. Pasal apa? Pemeliharaan keaiban dosa-dosa kita ni, kekurangan nawaqis diri kita ni, semua berada dalam jagaan kepada Allah Ta'ala. Kita tak boleh kita nak puasa, kita ni hebat, kita ni lemah dan sebagainya. Gitu. Itu perkara yang kita boleh terjemahkan dalam kehidupan kita untuk kita gunakan dalam kehidupan seharian. Baik. Yang kelima, amalan. Amalan itu kan secara peribadinya Al-Muhaimin secara khususiah tu saya tak ada, bukan tak ada, maksudnya saya tak ada amalan yang saya izinkan untuk beri ijazah kepada tuan-tuan. Cuma tuan-tuan bisa tak jadi? Hari kita cerita, kita sembang secara realistik. Tuan-tuan nak keluar masjid dan duduk jalan mana-mana, rasa macam ada orang ada benda duduk parti besar. Kita bawa kereta seorang-seorang balik malam-malam, rasa ada rasa macam tak sedap ni. Ataupun bila nak lena, bila nak lena, dia nak macam apa? Dia ada masalah penyakit tak boleh tidur. Bila dia tak boleh tidur, dia rasa macam, bila dia pecah mata, dia rasa macam ada benda ni ramai ni tengok dia lena. Tak bisa tak? Itu penyakit tu besar tuan. Itu yang menyebabkan tak boleh lena. Dia cakap, dia perlu orang ni. Baik, dah tengok kau ni, ada orang nak suri ke apa? Pecah balik, pecah kau tengok tak? Tapi dia tu pasal orang tu tengok. Jadi dia pecah ni, dia buka, dia tak masa pedas tu tengok kau ni main dah. Dia depan, aku nak tengok dia balik. Itu kan cerita tak? Lepas dia kata itu lagi dia main, aku tak boleh dia nak habis tu. Kaedah yang sebenar, kaedah yang mudah juga dia dah. Tuan-tuan rasa macam ada orang parti ataupun kita kata makhluk lain lah, kita kata alam, ataupun unsur-unsur yang bersifat lain, kita tak tahu dia. Kita tak boleh kata orang nak main sudi ke, orang nak main tak. Kita tak tahu kan? Kita tak tahu. Maka daripada kita berteka-teki, maka kembali kepada kaedah asal, iaitu sebab pada perkandungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan zikir ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, sampai tuan-tuan rasa tak ada siapa ada tu kembang tengok. Tapi kalau duk zikir saja, dia zikir kat lidah ni, hati ni dia tak main. Apakah sampai esok pagi dia rasa orang tu tengok dia? Mulut tu yang Muhaimin tapi duk rasa orang tu tengok. Dia pun dia duduk ni, ada tuan-tuan, memang ada. Saya ada seorang sahabat. Dia sini dia jalan macam ni. Kita terjalan sebelah kan, kita pun Islam. Jadi orang-orang jenis yang diuji dengan musibah-musibah ini, zikir ya Muhaimin, ya banyak mana ni saya tak letak jumlah yang bersudah. Bahasa mudah saya lebih sesat bila tuan-tuan buat amalan yang sifat umum ni. Tuan-tuan boleh buat amalan sampai tuan-tuan rasa hati tuan-tuan tenang. Kadang-kadang orang bagi amalan 3 atau 13, ada orang bagi 7, 8, 7 atau 86 kali, ada orang bagi 1000 kali. Takut kita duk tiga jumlah tu, feel tu tak main, keyakinan tu tak main, maka tuan-tuan zikir dia, bolehkan zikir sampai tuan-tuan senang. Termasuklah daripada mata-mata yang jahat sedang memandang kita daripada makhluk yang zahir, sama ada daripada kalangan manusia ataupun binatang. Kita bawa kereta, kita rasa macam ada orang ikut. Kereta ni, aku sampai jalan ni, mana dia ikut aku ni? Kita pergi, dia pergi. Dia nak seriak. Kita nak sangka-sangka, Tuhan dah kata dah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Wahai orang beriman, jangan kamu bersangka-sangka, kerana sebahagian sangka-sangka itu besar. Jadi kita tak buat lagu mana? Maka zikir ya Muhaimin dengan penuh yakin, mudah-mudahan tidak ada mudarat ke atas makhluk pada kita. Sama juga bersebutan. Rasa macam ada datang dengan parti ke apa ke, maka zikirlah ya Muhaimin dengan penuh keyakinan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan kekuatan kepada kita, yakin bahawasanya Dia lah yang akan mengawasi kita daripada segala kejahatan
Tentang kena jelas tu. Seluruh kejahatan di alam ni, kejahatan ini adalah diciptakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk ujian kepada kita. Ilah ya. Bukan bermakna kejahatan tu kita kena takut nanti sampai kita lupa betul mana ada kejahatan itu Tuhan cipta untuk kita ni semakin taat, semakin takwa dengan Allah Taala. Gitu. Kata dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, secara kesimpulan rumusan yang kita boleh buat daripada perkongsian pada malam ini, Al-Muhaimin Allah Taala itu yang pertama Ar-Raqib fi kulli syai', mengawasi pada setiap sesuatu perkara. Yang kedua Al-Hafiz li kulli syai', menjaga pada setiap sesuatu perkara. Dan yang ketiga Al-Khadi'u min sultanihi kullu syai', iaitu seluruh pengawasan dia ini tunduk patuh pada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna Al-Muhaimin, yang makna Tuhan ini yang maha menjaga kita. Dan dari segi kesimpulan tadi, seluruh perkara yang kita risau, yang kita resah, yang kita bimbang, serahkan, siapa yang bekerja juga, serahkan seluruh keresahan kerisauan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhtiar yang mampu kita ada. Ada orang serah saja tak mau ikhtiar, ikhtiar juga. Dan tetapi penyerahan itu lebih daripada ikhtiar. Ini usaha lebih, serah kurang. Tak kena, dia kena serah lebih. Ikhtiar takkan kita mampu sebagai seorang hamba. Itu tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan berkenaan nama Allah Ta'ala yang ketujuh Al-Muhaimin. Jadi insyaAllah panjang umur, murah rezeki, diberi kesempatan pada minggu hadapan kita akan sambung balik berkenaan tentang beberapa masalah adab yang harus diperhatikan oleh pembaca Al-Quran. Kita akan sambung balik pada minggu hadapan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan menghadiri perkongsian saya pada malam ini. Mohon maaf, mohon ampun sekiranya ada beberapa perkara yang seperti uji bicara. Wa kata pepatah agama, man kathura kalamuhu kathura sabtuhu, barang sesiapa yang banyak cakapnya mungkin banyak juga silapnya. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang kurang pun tetap pada saya sendiri. Hakikatnya di sisi ahli sunnah wal jamaah, kullun min indillah, katakanlah hakikatnya itu baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke majlis yang kafar, majlis suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fahhamna Sulaiman wa qad atayna hukman wa ilma, sakharna ma'a al-jibali yusabbihuna wa kunna fa'ilin, ya hayy ya qayyum ya rabb